Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5 bab 2 nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua di bawah tajuk kecilnya Perjuangan Nasionalisme oleh Persatuan-Persatuan Melayu. Okey, ada 3 persatuan yang cikgu akan sentuh di sini. Yang pertama KMS iaitu Kesatuan Melayu Singapura. Yang kedua PASPAM iaitu Persatuan Sahabat Pena Malaya. Dan yang ketiga KMM iaitu Kesatuan Melayu Muda. Okey, kita lihat yang pertama dulu KMS. KMS ni kebajikan orang Melayu dijaga dengan diberi tempat tinggal khas. Yang kedua Muhammad Yunus Abdullah, Tengku Kadir Ali dan Umbuk Suluh sebagai pengasasnya. Sosioekonomi orang Melayu dijaga. Pentadbiran British disertai dengan menjadi wakil bagi orang Melayu dan cabangannya ditubuhkan di Pulau Pinang, Melaka dan negeri-negeri Melayu yang lain. Formula untuk KMS adalah kembang makan sup ekor tapir secawan. Macam mana boleh kembang sebab makan sup ekor tapir berapa cawan? Secawan. Tengok penerangan formula. Kembang merujuk pada kebajikan persamaan pada huruf KI di depan. Makan merujuk pada Muhammad persamaan huruf M di depan. Sub ekor merujuk pada sosioekonomi. Sub-ekonomi ekor. Tapi pentadbiran. Pentadbiran berasal dari perkataan takbir. Jadi persamaan pada huruf TA di depan. Secawan merujuk pada cawangan. Okey, jadi formula KMS adalah kembang makan sup ekor tapir secawan. Tips untuk ingat formula KMS. Dia merujuk kepada 3 huruf dalam KMS tu iaitu K, M dan juga S. K merujuk kepada kembang. Kembang bersamaan dengan kebajikan. M merujuk pada makan. Makan merujuk pada Muhammad. Dan S merujuk pada sosioekonomi. Iaitu dalam formula sup ekor. Jadi formula KMS, kembang, K kembang, M makan, S sup ekor. Kalau formula panjangnya, kembang makan sup ekor tapir secawan. Melalui formula juga pelajar dapat mengetahui matlamat KMS. Yang pertama, kembang merujuk pada kebajikan. Ya, yang tu matlamatnya. Yang kedua, Muhammad makan merujuk pada Muhammad. Muhammad tu bukan matlamat, dia adalah pengasas. Yang ketiga, sup ekor merujuk pada sosioekonomi dijaga. Ya, itu matlamat. Yang keempat, tapir merujuk pada pentadbiran. Pentadbiran bukan matlamat. Dan yang kelima, secawan iaitu cawangan. Cawangan pun bukan matlamat. Jadi ada 2 matlamat. Kebajikan orang Melayu dijaga dengan diberi tempat tinggal khas, dengan sosioekonomi orang Melayu dijaga. Jadi formula KMS ialah kembang makan sup ekor tapir secawan. Okey, seterusnya tengok PASPAM. PASPAM diwujudkan di Pulau Pinang. SM Zainal Abidin sebagai pemimpin. Berkenal-kenalan dan bertukar pendapat antara matlamatnya. Ingatlah, berkenal-kenalan dan bertukar pendapat. Perpaduan di kalangan orang Melayu digalakkan. Bukan bersifat politik. Persaudaraan di kalangan orang Melayu digalakkan. Perlembagaan sendiri diwujudkan. Dan organisasi yang kemas diwujudkan. Jadi formula untuk PASPAM, pipi Zainal kena batu bukan disondol lembu orang. Kenapa pipi Zainal berlubang sangat teruk? Adakah kena sondol? Bukan. Hanya kena batu sahaja. Jadi formulanya, pipi Zainal kena batu bukan disondol lembu orang. Penerangan formula. Pipi merujuk pada Pulau Pinang. Persamaan pada huruf PP di depan. Jadi menjadikannya pipi Pulau Pinang. Zainal menjadi Zainal. Kena merujuk pada berkenal-kenalan. Berkenal berasal daripada perkataan kenal. Buang L jadi kena. Batu merujuk pada perpaduan. Perpaduan berasal daripada perkataan padu. Persamaan pada huruf A dengan U. Menjadikannya padu, menjadikannya batu. Bukan menjadi bukan. Sondol merujuk pada persaudaraan. Persaudaraan berasal dari perkataan saudara. Ejaan di depannya S, menjadikannya sondol. Lembu, perlembagaan. Perlembagaan berasal dari perkataan lembaga. Persamaan pada huruf LEMB. Dan orang merujuk pada organisasi, iaitu 3 huruf awalnya ORG. Merujuk pada singkatan orang. Jadi formula untuk PASPAM, pipi Zainal kena batu bukan disondol lembu orang. Kenapa pipi Zainal berlubang teruk? Kena sondol lembu ke? Tidak, kena batu sahaja. Okey, tip untuk ingat formula. Bila disebut PASPAM, ada berapa kali P? Ada 2 P. Betul tak? PAS, ejaan dia bermula pada huruf P juga. PAM pun ejaan dia bermula pada huruf P juga. Jadi ada 2 huruf P. Formulanya pun start dengan 2 P iaitu PP. Jadi PASPAM ada berapa P? Ada 2 P. Jadi formulanya PP Zainal kena batu bukan disondol lembu orang. Melalui formula juga pelajar dapat mengetahui matlamatnya. Okey, lihat formula tadi. PP Pulau Pinang tu matlamat ke? Tak. Zainal
Zainal Abidin tu matlamat ke? Tak. Kena berkenal-kenalan tu matlamat ke? Ya. Batu merujuk pada perpaduan tu matlamat ke? Ya. Bukan bersifat politik tu matlamat ke? Ya. Yang keempat, sondol merujuk pada persaudaraan tu matlamat ke? Ya. Jadi perlembagaan tu matlamat ke? Tidak. Dan organisasi kemas tu matlamat ke? Tidak. Jadi ada 4 matlamat. Berkenal-kenalan, perpaduan, bukan bersifat politik dan juga persaudaraan di kalangan orang Melayu. Jadi formula PASPAM, pipi Zainal kena batu bukan disondol lembu orang. Okey, seterusnya tengok KMM. KMM ada 2 orang tokoh iaitu Ibrahim Haji Yaakob dengan Ishak Haji Muhammad. Apa persamaan dua orang tokoh ni? Haji, ya salah. Persamaan dia, ejaan dua-duanya start daripada huruf I, iaitu Ibrahim Haji Yaakob dengan Ishak Haji Muhammad. Di gambar tu adalah Ibrahim Haji Yaakob. Tengok matlamat utama KMM. Yang pertama, perpaduan diwujudkan di kalangan pemuda-pemuda Melayu. Dan yang kedua, tahap pendidikan ditingkatkan kepada orang Melayu. Ada 2 matlamat, perpaduan dengan pendidikan. Okey, tengok apakah langkah atau tindakan KMM atau Ibrahim Haji Yaakob untuk mencapai matlamatnya. Yang pertama, akhbar Warta Malaya dibeli untuk menjadi alat propaganda anti-British. Yang kedua, bekerjasama atau menjadi alat propaganda Jepun untuk menentang British. Yang ketiga, tentera semut diambil dari Mahat 2 Ihya Asyarif Perak untuk menentang British. Yang keempat, British dihalau dari Tanah Melayu. Yang kelima, mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan. Dan yang keenam, cawangan KMM ditubuhkan untuk meluaskan propaganda menentang British. Ataupun cawangan KMM diwujudkan untuk menentang British. Jadi formula untuk langkah atau tindakan KMM ni adalah kabar jebon tak baik sekeliling cawan. Kabar tu adalah akhbar, iaitu akhbar Warta Malaya. Yang kedua, jebon. Jebon merujuk pada Jepun, iaitu persamaan huruf JE, iaitu menjadi propaganda Jepun ataupun bekerjasama dengan Jepun untuk menentang British. Tak merujuk pada tentera, persamaan pada huruf T, iaitu tentera semut diambil dari Mahat Ihya Asyarif Perak untuk menentang British. Baik merujuk pada British, persamaan pada huruf B, iaitu British mereka nak halau dari Tanah Melayu. Sekeliling merujuk pada mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan. Last sekali, cawan merujuk pada cawangannya ditubuhkan untuk menyebarkan propaganda ataupun pengaruh. Jadi formulanya, kabar jebon tak baik sekeliling cawan. Kalau ingat kabar jebon tak baik pun dah cukup dah. Yang penting ingat 4 perkara. Tapi kalau nak ingat semua formula kabar jebon tak baik sekeliling cawan, lagi baik. Okey, kita ulang formula. Kabar merujuk pada akhbar Warta Malaya dibeli untuk menjadi alat propaganda anti-British. Kalau menjadi alat propaganda Jepun pun boleh, sama je. Yang kedua, jebon. Jebon merujuk pada Jepun, iaitu bekerjasama dengan Jepun ataupun menjadi propaganda Jepun untuk menentang British. Kabar jebon tak merujuk pada tentera semut diambil dari Mahat Ihya Asyarif Perak untuk menentang British. Baik merujuk pada British nak dihalau dari Tanah Melayu. Sekeliling merujuk pada mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan. Cawan merujuk pada cawangannya diwujudkan untuk meluaskan lagi propaganda atau pengaruh mereka. Jadi formula KMM, kabar jebon tak baik sekeliling cawan. Tips untuk ingat formula. Bila disebut KMM ni bermula daripada huruf K. Sebab tu sebutannya ada satu K saja. Jadi formulanya pun start daripada K juga, iaitu kabar. KMM ada berapa K? Ada satu K. Jadi formulanya, kabar jebon tak baik sekeliling cawan. Jadi cikgu ulang balik formula 3 sekali. Yang pertama, KMS. Ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Huruf K, M dengan S. Jadi formulanya, kembang makan sup ekor tapis secawan. Yang kedua, PASPAM. Ada berapa huruf P? Ada 2 P. Jadi formulanya, pipi Zainal kena batu bukan disondol lembu orang. Dan last sekali, KMM. Ada berapa huruf K? 1 K. Jadi formulanya, kabar. K juga. Kabar jebon tak baik sekeliling cawan. Okey, lihat analisis SPM untuk bab 2, 3 kata 5 ni. Tengok yang warna merah tu adalah SPM sebenarnya dan warna kuning adalah SPM ulangan. Kalau dalam SPM sebenarnya, tengok dia punya
dia punya kekerapan. Kalau 2010 dia naik, 2011 tak naik, 12 naik, 13 naik, 14 tak naik pula, 15 naik, 16 naik, 17 naik, 18, 19 tak naik. Jadi 2020 berkemungkinan sangat besar akan naik. Tengok dia punya trend kali nah. Cikgu sebut naik tak naik, naik tak naik, naik tak naik, tak naik. 2020 berkemungkinan sangat besar akan naik. Okey, SPM ulangan, 14 ulangan naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan tak naik, 17 ulangan naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan pun naik. Yang paling penting pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, tengok yang SPM sebenarnya, yang warna merah tu. Jadi berkemungkinan 2020 sangat akan naik. Okey, tengok kekerapan tajuk untuk kertas 2 yang kita belajar tadi, iaitu perjuangan rasisme oleh Persatuan-Persatuan Melayu. Didapati daripada 2010 sampai 2019 tahun lepas, tak naik lagi tajuk Persatuan-Persatuan Melayu untuk SPM yang sebenarnya. Kecuali dalam SPM ulangan je naik sekali, iaitu 2015 ulangan. Bermaksud dalam SPM yang sebenarnya ni 2020, tolong bagi perhatian yang sangat tinggi untuk tajuk ni. Okey, kita lihat contoh soalan. Yang ni contoh soalan struktur A, B dengan C. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A, dia tanya senaraikan dua buah persatuan yang ditubuhkan oleh orang Melayu pada awal abad ke-20. Apa kehendak soalan? Dua buah persatuan. Kalau lihat di ruangan jawapan, dia ada satu Roman, dua Roman. Bermaksud pelajar bermaksud terus jawapan. Kalau dia tak ada satu Roman, dua Roman, barulah kena buat dalam bentuk ayat, iaitu wajib ada pembuka. Jadi yang ni tak ada, yang ni dia ada satu Roman, dua Roman kan. Jadi bermaksud jawab terus, iaitu KMS ataupun Kesatuan Melayu Singapura dengan KMM ataupun Kesatuan Melayu Muda. Ada lagi tak persatuan lain? Ya, ada satu lagi, iaitu PASPAM. Tulis terus, PASPAM ataupun Persatuan Sahabat Pena Malaya. Ingat nak, kalau soalan struktur yang ada satu Roman, dua Roman ni, jawab terus ya. KMM, KMS ataupun PASPAM. Tapi kalau tak ada satu Roman, dua Roman, kena buat ayat. Dimulakan dengan pembuka. Iaitu contoh jawapannya. Dua buah persatuan yang ditubuhkan oleh orang Melayu pada awal abad ke-20 ialah KMS dan KMM. Tetapi soalan ni kena buat ayat tak? Ya, tak payah sebab di ruangan jawapan ada satu Roman dengan dua Roman. Okey, lihat soalan yang kedua. Nyatakan kejayaan perjuangan Persatuan-Persatuan Melayu pada waktu itu. Apa kehendak soalan? Kejayaan perjuangan Persatuan-Persatuan Melayu. Bila disebut kejayaan ni merujuk pada matlamat ke? Ya, dia merujuk kepada matlamat. Sebab segala matlamat tu dia mesti capai. Jadi dia merujuk pada kejayaan. Jadi ingat balik formula setiap persatuan yang kita belajar tadi. Iaitu KMS ada berapa huruf? 3 huruf. KM dengan S, iaitu kembang makan sup ekor tapis secawan. PASPAM ada berapa huruf P? 2 P. Pipi Zainal kena batu bukan disondol lembu orang. Dan KMM berapa huruf K? 1 K. Jadi formula ya, kabar jebon tak baik sekeliling cawan. Okey, yang ni soalan esei, jadi wajib ada pembuka. Apa pembuka? Soalan ni walaupun dia struktur, tetapi dia tak ada satu dua Roman, dua Roman di ruangan jawapan kan. Jadi soalan ni mesti jawab dalam bentuk ayat ataupun esei. Kalau dalam bentuk ayat mesti ada pembuka. Apa pembuka dia? Kejayaan perjuangan Persatuan Melayu pada waktu itu ialah. Kalau disebut KMS, ada apa matlamat tadi? Ada dua. Yang pertama, kebajikan orang Melayu dijaga dengan diberi tempat tinggal khas. Titik. Kejayaan kedua, apa yang matlamat kedua? Ialah sosioekonomi orang Melayu dijaga. Titik. Kejayaan ketiga ialah perpaduan diwujudkan di kalangan orang Melayu. Titik. Dan kejayaan keempat ialah tahap pendidikan untuk orang Melayu ditingkatkan. 4 markah. Kalau nak orang masuk yang matlamat PASPAM, boleh lagi tak? Boleh. Jadi macam mana nak mulakan ayatnya? Kejayaan yang ke-5, iaitu dapat berkenal-kenalan antara satu sama lain. Kalau nak masuk yang lain lagi, kejayaan yang ke-6, iaitu bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain dalam menyelesaikan masalah. Okey, last sekali kita tengok soalan C. Mengapakah kaitan berpersatuan penting dalam kehidupan kita? Apa kehendak soalan? Mengapakah dulu merujuk pada sebab kegiatan berpersatuan penting. Walaupun yang ni soalan struktur, tapi di ruangan jawapan ada satu Roman, dua Roman tak? Tak ada. Jadi kena buat ayat. Kalau buat ayat kena ada apa? Pembuka. Apa pembukanya? Kegiatan berpersatuan penting dalam kehidupan kita kerana kita dapat berkenal-kenalan antara satu sama lain. Titik.
Penanda wacana seperti biasa gunakan number. Kedua, dapat bertukar pendapat dalam menyelesaikan sesuatu perkara. Titik. Ketiga, mewujudkan perpaduan antara penduduk Malaysia. Titik. Keempat, persaudaraan antara kaum dapat diperkukuhkan. Kalau nak tambah lagi, kelima, koma, dapat melahirkan pemimpin yang berwibawa. Titik. Lepas tu kalau nak tambah lagi, keenam, dapat menyelesaikan masalah antara satu sama lain. Titik. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita akan sambung lagi pada kelas sejarah yang seterusnya. Seperti biasa, permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe cikgu punya YouTube ni agar cikgu dapat tambah lagi video-video untuk tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.